Masalah dia bukanlah saja masalah dia yang terjadi ini. Contoh dia yang terjadi ini, kita tak mau ada selisih faham. apa yang kata? Tak mau ada selisih faham. Cantik. Bagaimana untuk tidak ada perselisihan faham? Okey? Okey? Setuju? Baik. Macam mana kita tak mau ada benda ni? Okey, bila jadi satu-satu benda, okey? Bila jadi satu-satu benda, Ustaz apa lengah ni pakai tangan. Okey, baik. Jadi satu-satu benda, contoh, kita ambil contoh di Langkawi lah baru ni. Okey, tasbih kat pedang, nampak tak? Over. Okey. Jadi satu benda di Langkawi ni. Okey, kita tahu dua puak yang tak jadi best. Yang di Langkawi ni, satu puak budak tu duk sebut pasal Tok Imam tu, Tok Imam ni, Tok Imam ni, Tok Imam ni, okey? Dan satu lagi puak adalah puak pengajian tu tadi. Nampak tak? Dua puak yang kita ni tak tahu apa. Tiba-tiba puak ni keluar bercakap bumbang bab hakikat dan ditujukan kepada Tok Imam ni. Puak-puak Tok Imam ni. Okey? Tok Imam. Ini ahli hakikat lah. Ha? So, sebelum mereka ni keluar, faham tak? Cakap dalam apa? Video apa semua kan. Sebelum mereka ni keluar, bermakna mereka ni dah mendapat komplain orang di kawasan situ daripada Tok Imam ni. Kepada Tok Imam ni. Dan Tok Imam ni pula mungkin, pasal kita nak cerita basic dengan apa yang berlaku kat abang dengan arwah ayah. Okey? Bila Tok Imam ni pula pergi ke satu tempat lagi. Apa ni? Ahli majlis. Ahli majlis agama lah. Ahli majlis agama ni adalah orang-orang yang berjabatan apa semua ni kan. Jadi mereka pun sebenarnya menjalankan bidang kuasa tertentu. Okey. Jadi bila petition apa semua ni sampai ke sini, mereka kena ambil action. Tahu apa yang mereka nak buat? Mereka kena panggil mereka ni soal siasat. Dan mereka ni seperti biasa lah orang hakikat, bukan tak tahu, akan buat keluar soalan-soalan tertentu. Mereka ni tak boleh mengukur mereka ni sesat, sebab mereka kena jalan soal siasat. Soal siasat iaitu masuk di soal dan dijawab. Dan di sini pula akan menyoal balik yang di sini. Bagaimana keadaan kami, sebenarnya kami ni macam ni. Bab di sini yang menjadi masalahnya di sini, sepatutnya nak settle macam mana tau. Bila diorang ni ada masalah, lapor kat Denny pula jemput mereka ni mai ke satu majlis sidang. Okey? Tok Imam Pulau ni, Tok Imam ni, Tok Imam kampung ni, Tok Imam kampung ni. Ini Pak Tok Imam semua kena main sekali. yang mana tak, yang protes lah, yang ahli jawatan kawasan kampung, kawasan tu semua mai kena mai sini. Okey? Bila mereka ni ada di sini dan mereka ni ada di sini dan ahli majlis tu ada di sini, faham tak? Sebagai pemerhati, witnessing what really happened. So, yang dituduh dan yang menuduh, yang dituduh dan yang menuduh akan memulakan perbicaraan dengan tenang, dengan relax. Pihak ahli majlis yang berjabatan ni memerhati dulu, membuat salinan, memerhati, merujuk apa semua. Tetapi yang berlaku hari ni, tak tahulah di Langkawi tu, yang berlaku di hari ni, kes aku dulu macam ni. Macam ayah kan, kita pergi direct. Ni rumah ni, ayah arwah ayah di sini mengajar ilmu mengenal diri atau mengenal Allah. Okey. Orang kampung, ahli jawatan kawasan masjid ketika itu, bukan ni, ketika itu sebelum kes aku berebutan anak lagi, mereka samsi apa orang tua ni duk ajar ni. Tapi tak ada satu pun ahli jawatan kuasa masjid panggil ayah pergi ke masjid soal siasat
Tak ada pun orang kampung main ramai-ramai bertanya apa dia, ilmu apa belajar. Mereka terus ke pejabat agama. Bila mereka terus ke pejabat agama, membuat protection, membuat petition, siapa semua mereka buat pejabat agama. Pejabat agama ni panggil ayah. Saya ingat ni. Dan ayah pun pergi. Bila ayah pergi sini, hari ni kita nak cari jalan penyelesaian lah, bukan nak tuduh siapa tak. Okey, faham? Betul, faham? Betul, okey. Bila dia panggil mai sini, ayah pergi, yang malangnya, puak ni tak ada, puak yang menuduh tak ada. Bahasa apa mereka tak ada. Sebab mereka kena main sekali lah mereka yang tuduh. Kan, yang tu yang tak silap, yang tu yang masa tak berhati tu. Betul pun mereka tak main. Pasal apa yang menuduh tak ada di situ? Yang dituduh ada. Seolah yang mendakwa datang, yang mendakwa tak ada, yang didakwa ada. Tak boleh lah macam tu. Okey, so ayah pergi. Soalan jawab. Tahu ayah kata apa? Kira murung. Serupa-rupa ni. Bersebahat. Ayah pergi, ayah Murang lah, tapi tak siasat je. Tak Sebab berani. saya cilik. Saya ingat ni kasut tahu kat saya balik. Dan ni saya nak cerita dulu. Okey. Bukan masalah saya pun. Kita nak cari penyelesaian. Mereka ni betul-betul. Tolong pegang dia. Mereka takut. Saya ni, mereka tak ada boleh apa. Bawa keluar orang nak mampu. Hanut ni anak. Jangan. Bagi aku dulu. Lepas tu kan. Faham? Pasal apa? Hampa duk tuduh orang lagi, hampa tak pergi je pun, hampa takut pula. Betul, tak apa, tak apa. Aku faham keadaan hang tu. Dan ni tengok yang menuduh tak hadir. Yang menyokong akan tuduhan tadi tak hadir. So hari ni yang hadir, yang dituduh hadir, berjumpa dengan yang tak ada kena-mena, iaitu ahli majlis ataupun unit khas siasatan bahagian agama. Hampa tak ada kena-mena sebab apa? Hampa tak tahu dia ni buat apa. So yang dituduh panggil. Okey, bila dipanggil dia jadi macam ni. Siapa yang tuduh? Contohnya arwah Pak Usuk ke, rohani tak tuduh ayah dulu kan. Satu sidang. Yang dituduh duduk tahu sini. Yang menuduh banyaklah. Okey. Yang duk ada ni ruang kosong ni, ahli majlis, pejabat agama ni apa ni semua ada di sini. Dan yang perlu ada dalam semua ni adalah Islam, Al-Quran dan Muhammad. Okey? Muhammad, Al-Quran dan Islam. Okey, yang perlu ada, yang perlu bawa lah. Bukan prasangka, salah sangka, khayalan dan andaian. Okey, bukan itu, okey? Okey, setuju? Setuju tak? Saya setuju. Tak dengar? Saya setuju. Lagu tu. So, hari ni bila ayah dipanggil, ayah kata apa dekat saya ni berasa duka cita sebab saya telah dituduh oleh tuan-tuan semua. Maknanya kata yang menuduh ni tak ada sini. Yang ada ni ahli majlis, pejabat agama. Ayah kata saya dituduh oleh datuk-datuk apa semua. Dah, kami tak ada. Kami menerima petition. Macam mana boleh menerima protes? Awak tak panggil orang yang protes? Sepatutnya jemput orang kampung yang menuduh, ahli jawatan kuasa yang menuduh, tu imam yang menuduh mereka ni sesat, apa semua, yang buat rekod, panggil duduk. Okey? Baru betul pasal mereka tu. Lepas tu ahli jabatan react ya. Ask the witness him. We want to know what's really happens. We don't want to hear one, are you speak English? No? Okey, alamak, awak tak mak dia awak. Okey. No. Okey, bila mereka ni ahli majlis, mufti, kadi, 12 senawi ke, 4 senawi ke, 9 muka duduk iman ke, 21 muka duduk iman mereka punya level ni ke apa, duduk sini sebagai pemerhati. Kami nak tahu yang menuduh bawa keluar dulu affidavit. Tuduh apa yang sebab apa yang apa tuduh dia ni sebab apa. Habis tu dia ni jawab. So bila dia dah jawab, mereka ni kena jawab balik. Tak ada kena-mana ni ahli jabatan masjid ni, ahli mahkamah syariah ni, ahli tertinggi jabatan agama ni, unit khas institusi kepahaman Islam ni hanya menyaksi suasana sebagai penasihat. Penasihat, tahu dia ni duk cakap pasal tasawuf atau makrifah. Nasihat mereka ni.
Yang awak nak komplain ni, bab apa? Usul fiqh kah, usul tasawuf kah, usul din kah, apa kah? Dia ni tengah mengajar ilmu tasawuf dan makrifah. Kalau bab semayang, bagi dia apa protes pasal apa, bab apa, dia akan keluar masalah dia di dalam beragama. Apa masalah dia? Sebab apa dia kata dia tak, dia nak bicara yang lain? Sebab surah apa, ayat apa, surah apa, hampa sebagai pemerhati. Hampa ni hadis firman duduk kat mulut hampa lah. So, tempat rujuk dan tempat memberi nasihat. Bukan hampa ni jadi anak tirikan orang ni, dengar apa dia ni cakap, okey hampa duduk rumah hampa, surat kami dah dapat, kami layan dia ni. Saya kalau hampa tak dijawab soalan dia, macam mana pula? You nampak ke? This is what happen. Bila tengok, ini yang berlaku dan keadaan ini berlaku. Bila orang komplain, orang kampung atau orang siapa-siapa komplain, bagi tahu, kata yang di kawasan ini ada ajaran sesat ini, pejabat agama atau ahli kepahaman, ahli kepahaman institusi kepahaman Islam atau unit khas agama atau yang UBFP. Siapa lelaki? Ambil surat orang yang komplain tu, panggil mai dan hadir orang yang tuduh tu pun hadir. Ayah kata saya duka cita, orang yang tuduh tak ada pun di sini. Bermakna ustaz-ustaz ni kau semua bersebarat. Ayah cakap dulu. Dan kami nak menjatuhkan lah. yes. Kalau hampa sebagai orang yang berakal, yang Al-Quran cakap kan, turutlah orang berakal, ini kau gunalah akal. Kenapa orang masjid yang komplain ni, hampa tak panggil mereka hadir? Baru dia ni nak cakap rukun semayang, khawli, fi'li, khaldi, ini masalah saya. Diri di antara dua anak ni, apa ada satu solah ni? Tolong hurai Ustaz, Ustaz. Tolong hurai dah. Orang yang protes ni, tolong hurai Ustaz. Kalau hampa pun tak tahu, pasal apa hampa nak halang aku yang nak cari benar ni? So, pejabat agama ni, yang di sininya orang, bagi nasihat kat mereka. Apa tu baru? Usul, fiqh, tasawuf, fardu ain. Yang ni nak pergi cari jalan makrifah, iaitu dalam surah yang mengatakan surah Al-Kahfi ayat 104-105. Orang makrifah ni jalan dia lain, cara pemikiran dia lain. Dia bukan duduk dekat tempat-tempat ni. Yang hampa ni masalahnya, hampa dibesarkan dalam ilmu iaitu hukum-hukum. Dalam surah Ibrahim ayat 4, akulah yang menyesatkan dan aku yang memberi petunjuk. Dalam surah Yunus ayat 99, adakah kamu berfikir kamu yang boleh membuat semua orang beriman, sekalian umat beriman? Akulah yang memilih mereka. So, kalau Tuhan lah, Wahab, Ya. contoh dia. Contoh bukan betul ya. Contoh. Okey. Hampir kodok Ustaz Mamat tu. Kata hang kodok kena tangkap. Hari ni yang suruh hang kodok siapa? Aku. Bukan betul yang hang buat muka pendek. Siapa? Berpaling dengan pen kot. Okey. So hari ni hang buat benda tu, tapi yang suruh hang buat, yang menyebabkan hang buat tu, siapa dia? Lepas. Aku. Aku ni boleh kena tangkap tak bersebahat? Kalau orang tak tahu, orang tak tangkap. Dah lah, ni cerita pasal orang tahu. Orang tak Pasal Quran tu jelas surah Ibrahim dia orang tak. tahu orang kena tangkap. Dah nak cakap mulut yang beri penuh. Kalau orang tahu orang kena pegang, kena tangkap dia. Tangkap yang bersebahat lah. Betul tak? Kena tangkap. So hari ni, kalau dia kata dia yang menyesatkan, dia yang memberi petunjuk, so apa masalah kita? Masalah kita saling maampun, saling maaf, saling duduk elok-elok. Hari ni, hang tengok apa jadi. Muhammad tu, berapa banyak kes cerita dahsyat. Ini Muhammad SAW, baginda terpuji. Yahudi mati, orang banyak orang sung, dia bangkit bagi Muhammad. Hari ni kes. Kau tengok sebut lah. Pun dah jadi macam-macam. Fardu kifayah ni, mana? Settle. Kalau dia tak betul, dia kena Allah. Yang kita yang buat yang betul ni, kenapa sebab kita duduk kata tengok nasib baik kami ada. Kalau tak ada, ini satu teladan. Teladan apa? Kalau dia tak betul masa hidup dia, masa dia mati, kita betul lah. Hak kita ni nak betul tu tanggungjawab kita, dia tak ada dah. Kita perlu ingat, marilah menuju ke arah kejayaan. Hayya 'alal falah. Kita jawab apa? La haula wala. Habis, apa tinggal Allah Ta'ala ni macam sedang menguji siapa? Yang sebenarnya menguji yang hidup. Awak dah nak baca tarikan tu untuk orang yang mati ke? Dia nak dengar apa dah? Habis dia tak dengar dah, telah terputus.
So okey. Sekarang kes Langkawi tu, mereka ni rebel. Contoh dia, mereka tak puas hati, mereka duk kena macam-macam lah. Mereka rasa mereka betul. Mereka rasa mereka betul. Okey. Tok Imam masjid-masjid apa pula, aku tak tahu lah apa mereka cakap ni, merasa mereka ni betul. Mereka ni tak betul. So di antara pertelagahan dua pihak yang tak bertauliah, kononnya lah. Atau dia ni bertauliah bahagian dia ni ada mempunyai kepahaman di bahagian dia. So, siapa yang perlu? Ahli majlis. Unit institusi kepahaman Islam, bukan fiqh semata-mata. Wajib bagi mereka mengetahui ilmu tasawuf, usuluddin, fiqh, fardu ain. Dan untuk lagi special, ahli-ahli majlis ini yang mewakili Raja-Raja Melayu, wajib bagi mereka pasal pejabat ni, pejabat agama dan apa tu yang aku duk kenal ni, mahkamah syariah bawah Raja-Raja Melayu. Okey, so kekuatan ada di situ. Hampa pun kena mengaji ilmu ma'rifah. Tidak terang apa nak cerita. Hampa bertindak sebagai pemerhati di antara dua ni. Panggil Tok Imam, panggil puak yang menentang ni. Kalau tidak, puak luak yang lain nanti main nak masuk, nak cerita. Nak pergi bakar tempat ni ke, nak pergi balon budak-budak ni ke. Sebab hampa tak puas hati dengan gelagat budak ni. Mereka ni pula tak puas hati dengan yang ni. So macam mana nak cerita kalau puak lain masuk lah, bakar ke, bagi lepas ni ke apa semua, dah jadi tak best. Padahal masalah yang pertama adalah permahaman. Maaf kata, saya pun dah pakai macam jubah serban ni. Kalau duduk cakap pasal rambut ni, dah tahu. So, masalah pasal pemahaman. Kalau orang mengaji fiqh, kita bersembang bab fiqh. Kalau orang mengaji tasawuf, kita bersembang bab tasawuf. Kalau orang mengaji usuluddin, kita bersembang bab usuluddin. Pasal yang ni semua fardu ain. Rangkaian fardu ain. Tapi tiba-tiba main ma'rifatullah. Hanya orang makrifah saja yang boleh bersembang dengan bab ilmu makrifat. Orang yang faham makrifah saja boleh bersembang dengan tu. Makrifat. Makrifat. Ya, okey. Betul. Kalau orang yang tak belajar makrifah, tak boleh lah. Tak boleh ya. Mereka tak faham lah. Mana boleh nak terang satu benda yang tak faham. Halalah jatuh, bila tak faham dia pandang. Jatuh hukum. Tapi takkan pejabat agama mereka tak tahu ke? Dia Wahab tak disalahkan mereka sebab sekian lama mereka diajak melalui ilmu. Tengoklah dulu kita duduk report dengan ayah kan, hari Khamis kan, balik-balik Samalah yang kata tengok minggu lepas pun saya tabak dia korang sama. Dan ni kita nak masjid hari ni, minggu ini pelajaran masjid Bagan Lebat Akhir atau masjid mana lah dalam Malaysia kan. Aku cerita pasal kampung tu lah. Okey lah. Ini masalah dia hari ni. Pasal kita tak ni, tengok dia tadi budak umur 12 tahun dia boleh sembang. So hari ni tengok masjid. Okey, Bagan Lebat Akhir. Hari ini, minggu depan, pelajaran Tauhid, iaitu sifat 20. Pelajaran minggu depan pula ustaz ni bawa pelajaran ilmu kaedah tasawuf di dalam fiqh. Pelajaran tu pula minggu ni pelajaran ilmu ma'rifah. Jadi orang cantik lah. Hari ni bila aku cakap atau ustaz lain cakap bab ma'rifah, sesat. Pasal dia tak bisa dengar. Benda tu patut diperdengarkan. Sebab dalam surah dalam Al-Quran pun ada kan. Kerana mereka telah mendustai ayat pertemuan dengan Tuhan. Mereka tak baca Quran, mereka tak faham lah. Yang tu saya tak berani nak hukum lah Ustaz. Ni maksud saya macam hang cakap tu, aku tahu hang kecewa. Pasal apa? Benda tu nyata dalam Quran. Itulah. Surah Al-Kahfi dia beritahu mereka menyangka mereka membuat amal dengan sebab baik amal. 104. Di akhirat pula gugur kerana mereka mendustai ayat pertemuan dengan Tuhan mereka. Seperti aku cakap, hang cakap sepah hati tak? Sekali lagi Wahab nak cakap, makan dulu. Tak faham ke nak? Okey? Sekali lagi. Bukan marah, suara saja tinggi. Okey, tengok ni ya.
kalau kata ada satu puak nak pergi menentang puak-puak ni lah. Ha? Ada lebih baik mereka bawa puak 3 orang ni pergi jumpa dengan puak ni. Ustaz ni apa ni Tok Imam yang duduk di Kelabah ni. Contohlah puak tiang lain ke, puak apa ke sekalipun, ataupun ahli jabatan agama itu sendiri. Duduk di meja ni, tengok mereka ni punya masalah, dan faham kaedah ilmu apa yang sedang mereka bertelagah. Sebab bila ahli makrifah berjumpa ahli fiqh, macam itik jumpa dengan ayam. Ni saya sebab pasal benda jadi kat ayah. Jadi saya nak cerita benda ni. Yang memain peranan sini adalah ahli majlis, pejabat agama, institusi kepahaman Islam, orang yang bertauliah duduk sini sebagai pemerhati dan memberi nasihat. Sebab mereka ni pun ilmu. Nak gaduh apa? Usul fiqh tasawuf pun ilmu. Makrifah ni pun ilmu. Yang sini Laisa kami selihi sya'un. Dia persalahan dengan segala yang baru. Jangan kira lah pakaian mereka apa semua. Di sini pula konsep ini dia. Pakaian ni mana pakaian mereka ikut ini mereka. Okey Wahab, tengok ah. Kalau di Thailand, Sami. Okey. Sami ni bukan orang saya saja boleh pakai pakaian dia. Tahu tak? Tok Sami. Okey. Tok Sami. Kalau betul Kepala nama botak awak Tok Sami. Okey. Bukan orang saja-saja boleh pakai lagu ni. Faham tak? Jadi Tok Sami ni, dia ni orang yang mengaji Buddha, ilmu Buddha, jadi perihal Buddha, dan dia jadi Buddhis. Okey. So, mereka ni yang boleh pakai lagu ni. Tapi di Malaysia, di Malaysia ni, siapa saja boleh pakai serban. Siapa saja boleh pakai serban, suka hati hang bila nak pakai serban, suka hati hang bila nak pakai jubah. Makna kata itu pakaian orang Arab, bukan pakaian orang Islam. Okey. Pasal Nabi turun di sana. Masa pakaian ni, macam baju ni dari mana? Morocco. Jangan fikir banyak. Morocco. Sahabat buat aku bagi. Waktu dia cerai dengan bini dia daripada Jerman, dia nak belah, dia peluk anak dia tarik beg, aku teman dia bagi baju ni, pakai dah dapat. Hari ni berapa kali kamu pakai, dia bagi dah dekat 6 tahun. Okey. Sentimental. Bukan ada kaitan apa-apa pun. Okey. So sekarang, hari ni, budak Melayu Cina dah pun dah pakai baju kurung dah pergi sekolah. Faham tak? Kalau dia pakai lagi satu benda kan ni, apa nak kata apa? Apa beza pakaian baju kurung dengan tudung? Pakaian dua-dua kain. You see? Tak ada apa. Okey. So hari ni nak cerita, bila puak-puak yang tu, macam aku dengan rambut elok. Dulu aku kan rambut elok, rambut putih-putih memang. Lah ni aku pakai serban ni orang tak kira apa dah. Okey. So budak-budak yang apa yang tu, mereka cakap benda betul, benda tepat, benda apa, tapi gaya presentation mereka tak boleh terima di Malaysia. Orang kata mereka ni kurang ajar, mereka ni nak haram apa duk cakap, kutu Tok Imam apa semua. Yang membuat itu imam adalah title Tok Imam, Tok Syekh, Tok ni. Tapi yang membuat orang tu ilmu dia diterima Allah. Kalau tak kenal pun buat apa? Macam mana kata? Kalau tak kenal pun buat apa? Itu pahaman hang sama dengan pahaman puak ni. Tapi yang ramai ni mungkin akan buat mereka ni jadi susah. Disebabkan sentimental atas ni. Pasal kita diajar ini penting, bukan diajar pahaman penting. Faham tak? Kita nak title lagi penting. Faham?
menteri ke Datuk mana akan main mereka smart nampak. Kita tak tahu, mereka tak boleh declare harta mereka apa semua. Kita tak tahu dari mana mereka dapat apa, kerja mereka kita tak boleh buat apa. Pasal title lagi penting di sini. Aku bukan jadi saja. Ha? Bulan dapat duit dengan saya. Jadi saja, aku nak jadi saja. Larilah kamu tak kalau disuruh menjadi iman. Larilah kamu seperti larilah kamu seperti dikejar harimau. Bulan, mau berkebut ni. Nak tak berkebut, duit dapat bulan-bulan. Elang. Apa nak buat Wahab? Tujuan aku cakap ni bukan nak kutuk mereka. Bukan aku nak kutuk tau. I'm not in position of Betul nak saya. kutuk atau hina. Aku nak in position ni Wahab. Dengar. Benda kenyataan. Hey, hina lah. Okey. Kau marah. Juga mau, kadang. Aku faham. Aku pun sama tapi orang nampak aku relax. Tapi siapa tahu. Marah ni. Kan bisa. Wahab. Masalah dia kita nak cerita how to settle. Table talk, settle. Table talk. Yang pejabat agama dan mereka ni macam panggil ayah dulu. Pasal apa tak panggil orang yang protes ayah? Pasal apa tak panggil? Orang tua tu seorang-seorang duduk kami nak jawab. Apa 12, berapa ramai orang ni. Yang mananya semua pekos mata-mata. Pasal apa soalan ayah hampa tak jawab? Pasal apa soalan hampa ayah jawab? Dia tanya bak semayang, bak kerukunan, bak itu, bak ini, hampa tak boleh jawab. So, hampa tak payah jawab. This is not none of your business. Your business is here. Bring birth party coming. Bawa Tok Imam mana yang ni? Surat dapat daripada siapa ni? Ni Ali Jatang Kuasa Masjid, Kampung Bagal Batahir dan ni surat sokongan mereka. Okey, baik. Panggil mereka semua baik. Ayah nanti tanya. First kali, of course, dia tanya siapa yang protes tu. Ustaz ni. Apa ni dia duduk depan? Saya nak soal jawab dia. Kalau dia pun tak betul, maka ahli-ahli majlis ni bagi nasihat lah kat itu. Apa yang berkacau orang ni pasal apa? Orang ni mati yang betul usung saja. Dalam kubur, tanggungjawab dia. Amalan dia. Bukan hampa protes dia tu. Tuhan tu jadi kuat dah. Sebab apa? Orang yang sesat ni kononnya. Sebab dia tulis dalam Quran banyak. Dia tulis dalam Quran dah. Dia tulis. Bukan dia tak tulis. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan dekat orang Melayu, bukan kat orang Cina. Ini semua untuk insan, umat manusia. Umat manusia. Saya depa ni tak reti baca Allah. Aku pun tak tahu kata apa awak. Geram pun takkan depa tak. Contohlah kalau mereka kesalahan. Mereka ni nak Daripada jadi dia sama tak reti baca. Macam masuk sekali. Tengok saja. tiga orang ni contohlah kalau mereka bersalah. Apa tindakan yang mereka ni nak buat senang lah. Counseling dan memberi petunjuk jalan yang betul. Okey, seolah kalau kata, cik saya ni nak pergi kot sini, kot sini tak boleh pergi lalu dah. Nanti dia bilang terus. Tapi yang duduk kampung nak pergi kot mana cik? Saya duduk kampung ni, saya tahu jalan ni tak boleh lalu, gua nak pergi tang mana. Baik ya, saya boleh. Cik boleh saya tahu jalan mana saya nak pergi ni? Mampu pergi tak? Tak boleh. Ni jalan 14 ni jauh sikit lah, tapi boleh sampai. Macam tu. Kalau mereka ni tak betul, yang mana mereka tak betul? Adakah keandaian awak? Adakah salah sangka awak? Copy and paste. Orang ni cerita tak betul, ambil, paste kat orang lain pula. That is how it is now in Malaysia. Kita living in classroom, kita living transparent. Contoh, faham tak? Dalam maaf saya cakap juga sekarang. Dalam handphone tu, hang boleh tengok gambar getah, hang boleh tengok Al-Quran. Yang mana satu hang nak? Kalau orang kata tak betul, hang boleh cek sumber ayat. Dulu nak ambil semayang. Sekarang lagi mudah. Bila aku sebut tu sebab aku tak mau sebut banyak, aku sebagai quarter. Aku bagi surah 2 ayat 256. Dalam Islam ni tak boleh force. Tak ada paksaan. Contohlah aku sebut surah 2 ayat 256. Contohlah, contoh. Faham? Mereka ni budak-budak muda tu cari lah. So itu sebab dah Quran tu ada dalam tu, mereka boleh dekatkan Quran tu. It's a psycho stuff. Kalau aku sebut semua, mereka pun tak ada masalah. Bila mereka tengok saya, aku nak baca pula surah 254, surah 257, mereka tak baca yang tu saja. So that is how mendekatkan mereka. Kita nak tahu Quran dan ayat tu di sini. Jadi apa nak paksa apa ni? Nak paksa apa? Mereka ni dalam Quran tulis barangkali mereka hendak berjujur dengan Tuhan mereka. Ada surah dia. Faham tak?
Hari ni masalah dia bila di sini ajak mengaji, puak lain tuduh ni sesat, hantar petition dia, hantar pergi dekat ahli majlis pejabat agama atau unit khas siasatan bahagian hal ehwal agama. Yang mereka ni pula ambil tu, panggil dia ni seorang mai. Awak tak panggil puak ni, itu salah dia. Itu you have to do very easy job as a witness. Witnessing. Tengok yang menuduh dalam kamar ni, kamar hakim ke atau duduk dalam satu bilik mesyuarat, kami nak dengar atas alasan apa menuduh saudara ni. Yang dituduh ni akan senyum ya. Oh, hang kau yang tuduh aku duk hantar surat selalu. Depa ni syok lah. Tak ada siapa panggil depa, panggil dia. Bermakna dia ni boleh kata saya kecewa sebab ahli majlis bersebahat dengan depa ni. Bukan siap sepahat. Ini tuduhan dia depa. Apa panggil lah depa? Tak panggil depa. Ayah kena macam tu. Depa yang dia makan. Ya. Tak boleh buat. Depa kena panggil lah. Orang yang tuduh tu depa kena panggil. Ini masalah dia. Is how to settle. It's very simple. Betul Parti mana boleh dengar sebelah side. lah. Itu puak-puak ni hangat. Bila puak ni hangat, dia bercakap, dia pun bukan talar. Itu sebab dia pun talar dekat orang yang tuduh dia sesat. Mana yang tuduh depa tu depa panggil. Talar, tapi cara dia ni membuat orang ni hangat hati. Kononnya malu apa. Padahal kalau orang ni terkejut, soalan dia tu fikir dulu. Jangan tengok gaya dia. Faham? Hari ni aku terpaksa pakai lebih hangat ni. Tapi aku terpaksa pakai lah. Kok dia banyak tengok Libas Saban. Lain lah sikit nampak. Boleh masuk ke? Nampak okey. Ha? Okey. Oh, dia Tadi aku berhenti lah. Itu lah ni. Lagi panjang sikit. InsyaAllah. So, harap kali ni tak ada lah orang tanya apa-apa dah. Pasal saya pun dah pakai kemas. Oh, So, fikir pakai ni. macam mana? Gunakan untuk. Masuk hang macam mana? Bagi depa fikir lah. Pakai utak betul ke dia ni cakap. Quran cakap suruh orang pakai akal. Pakai akal ni pakai hati ya. Untuk perasaan. Mana boleh. Pakai akal ya. Untuk Tuhan bagi mengkaji. akal kat kita macam tu. Iaitu ilmu, alimun Binatang tak dan apalah. kamu aliman. Dia tak? Tak ada akal dia ada utak saja. Binatang tak apalah ni. Tapi dia pun fikir juga kalau binatang lembu hantuk kulit nangka. Boleh fikir ni ni manusia dah Hantuk kulit nangka. Hantuk tinilo. Nilo. Binatang. Dia tak pergi pepak tinilo ni. Dia pepak yang ni. So dia kenal juga makanan. Dia boleh juga fikir. Very simple. Kalau aku jadi akal pun tak boleh fikir. kalau aku jadi ahli majlis wah, hang tuduh dia sesat. Aku ambil hang dulu. Pasal hang menuduh aku tak boleh lupa hang. Aku ambil hang dulu. Dalam majlis ni memang geram lah. Yang kena pergi tengok kesian kat dia. Memang mereka is level. Mereka suka level people. Lepas tu suruh balik pula main. Buat mereka tu. Buat mereka tu tak pergi. Dia tu tak pergi. Suruh orang lain pula pergi kacau mereka tu. Itulah masalah dia hari ni. Tak puas hati. Itulah orang Melayu. Faham? Ya, this is a problem. Perut iri hati. Iri hati orang nak makan Yusuf. Ni, tengok ni, tengok hang ni. Surah. Nabi dah ada dah. Ni, tengok ni. Surah 2. Ambil Quran tak? Hang baca Quran macam Ustaz baca. Surah hang kata. Surah 2. Ayat 10. Saya nak suruh ni Ustaz Wahab tolong hurai. Macam mana nak pecah dalam cerita ni? Isap rokok apa majlis? Tak apa. Mereka ada penyakit. Nanti Wahab. Sekali. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka seksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Sedih tak? Sedih lah. Sedih lah Wahab. Dalam hati dia pun ada penyakit Wahab. Penyakit. Juga. Hari ni kalau hang baca Quran Tuhan tengok. Dia nak bercerita ayat pertemuan dengan Tuhan tu banyak. Mereka ni tak faham. Lepas tu hentam orang lah. Mai dengar dulu apa dia. Ya. Cuba baca surah Yunus. Surah Yunus ayat 99 dan surah Ibrahim ayat 4. Ya Maman, bukan nak pilih ada orang kasi buat situ. Hijau kita siapa cakap cakap. Sudah bintang. Lihat.
Benda ni dia buat bincang. Ya, aku dah buat buku ni, buku main ni semua amat, faham? Aku dah buat buku tu. Aku nak bagi terang, orang nak nampak betul-betul, faham tak masalah dia. Kali ni kita boleh kaji. Tak. Jadi, nak dah pakai jubah ni pun. Tak biasa. Kita boleh kaji kalau ayat Allah dapat ditemui, kita boleh kaji surah 84 ayat 6, surah 29 ayat 5, surah Al-Isra ayat 79, surah Al-Baqarah ayat 46, surah Al-Kahf ayat 22. Okey, kita boleh kaji benda ni. So, kalau kita nak kaji lagi ayat Allah bersama kita, surah Kahf ayat 5, surah 50 ayat 16, surah Al-Baqarah ayat 186, surah 20 ayat 41, surah 20 ayat 46, surah Al-Hadid ayat 4. Dan tu paling penting. Okey, kita nak kaji Allah adalah nur. Okey, kalau nak kaji kita boleh tengok surah 97 ayat 1 dan 3, surah Nur 24 ayat 35, surah Yusuf 12 ayat 4. Kita boleh ambil surah Al-Kahfi 18 ayat 17. Okey, surah Al-Kahfi 18 ayat 17, surah 37 ayat 6. Kaji yang tu dulu pasal apa orang nak mengenal Tuhan. Apa pula dah hang? Kau boleh dah? Pukul berapa dah nak habis? Dah ke apa weh? Is tomorrow never come. 2:30 nak habis apa lagi wah. Oi. Digestion kena jaga, perut kena relax. Ni bertiga pun dia pasal isi kanak ni. Esok kencing manis lah apa semua pakai-pakai. Bukan hal lain isu. Jadi begitulah, kita tak mau ada perselisihan faham. Jadi Ustaz duk rasa sahabat Ustaz pun pelan longang lah. Baiklah, setuju lah. Nampak tak tujuan kita, niat kita bersih, niat kita baik, bukan kita benci. Tak mau ada benci wah, okey? Hang marah aku tahu tapi tak mau ada benci. Depa ni sekabu tak pakai helmet. Yes, but wah. Esok pergi kesana malam beli sneaker, potong start. Buat ingat. Daripada dalam satu ayat 108 ayat 3 dia kata inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang membenci kamu, mereka lah yang terputus dengan apa yang diingini. Kalau mereka mengingini jalan yang betul tapi melalui kebencian, mereka lah yang terputus. Hari ini kita nak semua best supaya orang yang mengaji faham mana pen pun tak tolak atas. Tak apa, orang yang mengaji ilmu tasawuf biar dia mengaji ilmu tasawuf. Orang mengaji ilmu makrifah biar dia mengaji ilmu makrifah. Masing-masing nak berjujur dengan Allah yang satu. Jalan elok. Ya. Soal apa itu tadi? Boleh lah. Penerangan macam ni yang boleh. Kita jangan marah dah lah. Kalau saya cakap apa lebih kurang, Nadik berkurang ya. Nadik sekupan lebih kurang saya tak ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Weh, aku cakap sini. Tak apa, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf Zahir Batin. Mana kamera? Sini kan sini. Sini. Babak sini. Assalamualaikum.